Nama saya Syamsyifa Humaira binti Syamsul Masri. Nombor matrik saya adalah 322008-701 dan hari ini saya akan membincangkan tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Apakah itu pemanasan global dan perubahan iklim? Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu secara beransur-ansur berhampiran permukaan bumi. Fenomena ini telah diperhatikan sejak 1 atau 2 abad yang lalu. Perubahan ini telah mengganggu corak iklim bumi. Perkara ini telah memberikan impak yang besar kepada manusia dan juga haiwan. Walau bagaimanapun, konsep pemanasan global bersifat kontroversi. Tetapi, para saintis telah menyediakan data yang relevan untuk menyokong fakta bahawa suhu bumi semakin dan sentiasa meningkat. Terdapat beberapa punca pemanasan global yang memberi kesan negatif kepada manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Punca-punca ini mungkin terjadi secara semula jadi ataupun mungkin hasil daripada aktiviti manusia sendiri. Untuk membendung isu-isu tersebut, adalah sangat penting untuk kita memahami kesan negatif pemanasan global dan perubahan iklim. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Syamla Alam Pertanian Resu, nombor matrik 32210000171. Hari ini saya akan terangkan tentang aktiviti manusia dan kesannya terhadap iklim. Punca-punca perubahan iklim dikaitkan termasuk fakta bahawa manusia sepanjang kewujudannya untuk campur tangan dengan alam semula jadi. Penebangan hutan, membajak, penambakan tanah. Apabila orang membuat perubahan kepada alam semula jadi, penyaliran payah mewujudkan kolam buatan, penebangan hutan dan menanam yang baru, membina bandar-bandar yang sebagainya. Menukar iklim kuat mempengaruhi rezim angin yang menentukan bagaimana salji akan jatuh kerana tanah adalah sejuk. Tumbuhan-tumbuhan hijau di bandar-bandar mengurangkan pengaruh radiasi solar, peningkatan kelembapan, mengurangkan perbezaan suhu pada waktu petang dan malam, mengurangkan destisis udara. Jika orang penebang hutan di bukit-bukit pada masa akan datang, ini membawa kepada hakisan tanah, juga mengurangkan bilangan pokok, mengurangkan suhu global. Walau bagaimanapun, ini bermakna peningkatan dalam kepekatan karbon dioksida di udara yang bukan sahaja diserap oleh pokok-pokok, tetapi juga tambahan diperuntukkan oleh penguraian kayu. Semua ini mengkompensasi penurunan dalam suhu global dan membawa kepada peningkatan itu. Seterusnya, industri dan kesannya terhadap iklim. Punca-punca perubahan iklim berbohong bukan sahaja dalam pemanasan keseluruhan, tetapi juga dalam aktiviti-aktiviti manusia. Makin bertambah kepekatan di udara, bahan-bahan seperti karbon dioksida, nitrous oksida, metana, ozon. Semua ini akhirnya membawa kepada kesan rumah hijau dan ia boleh menjadi tidak dapat dipulihkan. Kilang industri harian memancarkan ke udara banyak gas berbahaya. Kenderaan yang biasa digunakan mencemarkan suasana dengan exhaust mereka. Banyak karbon dioksida yang terhasil semasa pembakaran minyak dan arang batu, walaupun pertanian menyebabkan kerosakan besar kepada atmosfera. Kira-kira 14% daripada semua gas rumah hijau telah ini pelepasan lapangan. Ini telah disiapkan membajak dan pembakaran sisa, pembakaran sawana, baja-baja, peternakan dan sebagainya. Kesan rumah hijau ini membantu untuk mengekalkan keseimbangan haba di bumi ini. Tetapi aktiviti manusia menguatkan
Kesan ini pada masa-masa dan ia boleh membawa kepada bencana. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Tan Wai Chun. Nombor matris saya ialah 3221 003572. Kesan yang pertama tentang perubahan iklim dan pemanasan global adalah suhu bumi naik. Banyak orang menentang hutan dengan melebihi, iaitu akan menyebabkan tumbuhan semakin kurang. Tumbuhan boleh menyerap karbon dioksida yang di dalam udara. Jika tumbuhan semakin kurang, karbon dioksida akan semakin banyak. Karbon dioksida semakin banyak akan membebaskan banyak haba di dalam udara, iaitu akan menyebabkan suhu bumi naik. Selain itu, banyak orang membakar hutan dengan terbuka dan membakar sampah dengan terbuka. Membakar hutan atau membakar sampah dengan terbuka akan membebaskan banyak haba dan asap di dalam udara, iaitu juga akan menyebabkan suhu bumi naik. Pada masa itu, akan banyak haba tidak diurus dan ditumbuh di bumi kita. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan masalah suhu bumi naik. Cara yang pertama untuk menyelesaikan masalah suhu bumi naik adalah membuat kuasa undang-undang. Pihak kerajaan boleh membuat kuasa undang-undang untuk mencegah orang yang menendang hutan dengan melebihi dan membakar hutan dengan terbuka. Di samping itu, boleh mengadakan kempen untuk mengarahkan rakyat menanam tumbuhan di sekeliling rumah dan boleh mengurangkan membakar sampah dengan terbuka supaya menyelesaikan masalah suhu bumi naik dan melindungi bumi kita. Nama saya Tan Wai Hong. Nombor matris saya ialah 3221 003582. Saya mendapat kesan-kesan lain perubahan iklim dan pemanasan global. Kesan perubahan iklim dan pemanasan global yang kedua ialah kemarau. Kemarau akan menyebabkan banyak krisis dan kematian kepada manusia. Faktor yang berlaku kemarau ialah suhu menaik. Suhu menaik akan mengakibatkan cuaca panas. Apabila cuaca panas dan masa lama tiada hujan, akan menyebabkan banyak tempat menghadapi masalah kekurangan sumber air dengan berlaku perkara kemarau. Seterusnya, suhu menaik menyebabkan kemarau dan juga menyebabkan masalah kekurangan makanan. Kerana suhu menaik akan mempengaruhi tumbuhan-tumbuhan yang bertumbuh dengan yang susah. Bukan sahaja pada masa yang sama, juga menyebabkan hasil tanaman yang dipakai dengan senang. Dan suhu menaik juga akan menyebabkan kekurangan sumber air. Sebagai contoh, masa kemarau, menghadapi masalah kekurangan sumber air, petani tidak boleh berlangsung perairan kepada tanah. Manakala tanah hidup tidak boleh mendapat sumber air yang cukup, akan berubah menjadi kepada tanah kering. Dengan ini, akan menyebabkan masalah kekurangan makanan. Disiplin itu, suhu menaik akan menyebabkan kemarau dan masalah kekurangan makanan juga mempengaruhi masalah kesihatan dengan manusia. Contohnya, kekurangan makanan, manusia-manusia akan menghadapi masalah kesihatan dan jantung sakit dengan senang kerana mereka tidak boleh mendapat makanan dan sumber air yang cukup. Dengan ini akan menyebabkan mereka kekurangan kalsium dan kelembahan. Cara yang untuk mencegah kemarau atau perubahan iklim dan pemanasan global ialah boleh menggunakan pengangkutan awal untuk mengurangkan karbon dioksida dan gas-gas berbahaya untuk mencegah suhu menaik. Selain itu, pada masa menghadapi kemarau, kita boleh mengadakan kempen berlangsung aktiviti derma seperti rakyat-rakyat boleh derma makanan atau minuman untuk membantu pengurusi. Hai, nama saya Tanus. Nombor kad matrik saya adalah 3222007361. Banjir ialah sesuatu yang merosakkan harta benda orang awam semasa perubahan iklim
banjir ini akan berlaku selalunya. Semasa suhu bumi ini menaik, ia akan menyebabkan glasier dicairkan dengan semakin cepat. Glasier dicairkan akan menyebabkan aras laut meningkat, iaitu akan menyebabkan orang yang tinggal tempat yang dekat laut dan pantai akan menghadapi masalah banjir. Seterusnya, kenaikan suhu bumi juga menambah kelajuan air yang disejat dan akan menyebabkan penambahan sukatan hujan, maka beberapa tempat akan menghadapi masalah hujan lebat dan menyebabkan banjir. Cara menyelesaikan banjir adalah meningkat dan menambah sistem saluran air supaya boleh menyalurkan banyak air dan melarangkan orang membuang sampah dalam longkang supaya tidak mempengaruhi saluran air. Di samping itu, kita boleh mengadakan kempen untuk mengingatkan orang memelihara dan memulihara bumi kita boleh mengelakkan banjir yang bahaya. Terima kasih. Kesimpulannya, pelbagai kesan yang buruk akan dan telah pun berlaku terhadap alam sekitar akibat pemanasan global. Kejadian banjir besar dan kemarau panjang tidak boleh dijangka. Kesedaran ini perlu diperluaskan dan tindakan yang wajib dilaksanakan pada saat yang getir ini. Aktiviti mengorek bahan api fosil yang menghasilkan gas karbon monoksida harus dikurangkan, begitu juga aktiviti yang menghasilkan karbon monoksida. Kesan masalah ini akan terus berpanjangan dan akan semakin teruk jika terus diabaikan atau gagal dikawal. Akibatnya, generasi seterusnya yang akan menanggung kesan penuh kerakusan generasi kini mencemarkan alam sekitar semata-mata untuk kekayaan dan kemajuan ekonomi. Golongan dewasa mungkin tidak memahami, tetapi mereka perlu berubah dan menerima hakikat bahawa generasi muda akan datang yang akan memimpin dan memerlukan alam sekitar sebagai sumber untuk meneruskan kelangsungan hidup. Pemimpin negara seharusnya mengetuai dan usaha untuk mengatasi pemanasan global di peringkat domestik agar menjadi contoh kepada negara-negara asing yang lain. Pemimpin dunia pula seharusnya meluaskan horizon pemikiran dan melakukan anjakan paradigma bagi mencari penjelasan terbaik dalam menghalang pemanasan global daripada terus mengancam alam sekitar seantero dunia. Maka sayangi dan cintailah bumi kita demi kesejahteraan dan keharmonian kehidupan generasi akan datang.